Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dan muslimat, para jemaah Masjid Al-Irsyad USJ 1 yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam ini kita sambung balik kuliah kita untuk bulan 10 ni ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan hidayah dan taufiknya, mengganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat darjat kita, mengangkat mudarat daripada menimpa kita, mengangkat wabak COVID-19 dengan segera daripada kita. Allah Ta'ala beri kita penjagaan, pemeliharaan, perlindungan diri kita daripada dijangkiti wabak ini. Dan kita berdoa semoga Allah beri kita keafiatan, keselamatan, kesihatan, berterusan yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita terus dengan bab zikir, masuk terus kepada jenis-jenis lafaz zikir yang boleh kita amalkan di dalam hidup kita sehari-hari. Pertama ialah zikir yang afdal ialah la ilaha illallah, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Hadisun sahihun rawahu An-Nasa'i. Maksudnya Nabi SAW bersabda, seafdal zikir ialah la ilaha illallah. Tersebut yang tu paling afdal, paling utama. Afdal makna utama, paling baik, afdal. Yang kedua, seafdal zikir adalah la ilaha illallah. Seafdal doa alhamdulillah. Alhamdulillah tu tuan-tuan dikira doa, dikira doa. Nabi kata sebaik-baik doa ialah alhamdulillah. Lepas tu kita baca doa mesti mula dengan alhamdulillah dulu. Doa masjid apa pun, majlis apa pun di masjid, baik di surau ke, di rumah orang ke, di dewan ke, nama kata doa mesti kita mula dengan alhamdulillah. Jadi bermakna alhamdulillah itu bukan sekadar puja dan puji Allah Ta'ala, tetapi dia juga Nabi kata seafdal doa. Dalam tu ada doa. Doa ni makna permintaan lah. Bila kita sebut alhamdulillah tu dikira
Doa dikira permintaan dah. Seru dah nama Allah. Alhamdulillah. Jadi dalam hadis ni dipanggil doa. Alhamdulillah itu dikategorikan sebagai doa, tuan-tuan puan-puan sekalian. Maka tuan-tuan, yang kita nak ambil yang pertama sekali, lafaz zikir apa kita nak amalkan ialah la ilaha illallah. Sebut banyak-banyak la ilallah. Pasal Nabi kata itu seafdal zikir, sebaik-baik zikir. Yang kedua, bab zikir la ilaha illallah lagi, Nabi SAW bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik apa yang ku sebut dan nabi-nabi sebelumku sebut la ilaha illallah. Tu dia. Bukan kata zaman nabi kita yang sebut la ilaha illallah ni. Nabi-nabi sebelum nabi kita pun sebut la ilaha illallah. Jadi Nabi kata benda yang paling baik aku sebut dan nabi-nabi sebelum aku sebut ialah la ilaha illallah. Nah, jadi tuan-tuan, nak bagi tahu kempen Nabi, kempen kita untuk kita banyak sebut la ilaha illallah dalam hidup kita. Zikir yang perlu banyak kita sebut ialah la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain pula Nabi kata jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Yakni Nabi kata perbaharui iman kamu dengan menyebut la ilaha illallah. Dengan menyebut la ilaha illallah, perbaharui iman dengan cara sebut la ilaha illallah. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu perisaiku, kubuku, kata Allah. Siapa yang masuk dalam kubuku maka dia tidak akan dia akan aman daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara tuan-tuan, bila kita sebut la ilaha illallah, kita telah masuk dalam kawalan Allah, masuk dalam perlindungan Allah. Siapa yang masuk dalam lindungan Allah, Allah kata dia aman daripada azab. Sebab tu tuan-tuan, orang beriman ni adalah ilah Allah boleh masuk syurga. Boleh masuk syurga. Dia jahat orang mana pun tapi tak syirik, dia boleh masuk syurga akhirnya. Silap-silap tak masuk neraka, boleh masuk syurga terus. Besarnya la ilaha illallah tu. Tu maksud dia, siapa yang telah masuk Islam, mengaku la ilaha illallah, dia telah masuk dalam perisai Allah. Siapa masuk dalam perisai Allah, dia aman daripada azab. Aman daripada azab. Sebab apa? Sebab Allah ni tuan-tuan, orang sebut la ilaha, orang yang ada iman ni, dia mau layan muka kita di akhirat esok. Dia mau tuan-tuan tengok muka kita. Dia mau tuan-tuan untuk berdialog dengan kita ni kalau ada la ilaha illallah. Dia mau cakap sama lah, dia mau ruling, dia mau kita bercakap dengan kita, mau tengok muka kita kalau kita ada yang tu maksud dia. Kalau tak ada la ilaha illallah, dia tak mau sembang pun dengan orang-orang kafir, terus bom masuk neraka ya. Tak ada dah nak sembang-sembang, tanya-tanya, tak ada. Tapi tuan-tuan, kita baca hadis, orang yang ada la ilaha illallah, Allah layan. Allah tanya nak minta apa. Allah tanya, ni buku hang ni tak mau cek ke, kok ada salah, ada silap. Sampai tu
Allah Ta'ala kata, hang nak minta apa lagi? Dia tanya. Ni tuan-tuan yang kata orang ada la ilaha illallah ni mahal tuan-tuan, berat. Ada kisah tuan-tuan, la ilaha illallah ni ahli neraka yang tak ada amalan baik, dia hanya ada la ilaha illallah saja. 99 buku tulis amalan jahat dia sepanjang hidup di dunia. Allah kata, aku ada satu saja amalan baik hang, tapi bukan dalam buku, dalam kad penalan sak tu. Amalan baik hang besar ni ya. Lalu Allah Ta'ala kata, nak timbang tak? Ambil timbang, mari kita timbang amalan dia hak satu kad dengan dosa dia 99 buku. 99 buku. Satu buku tu besar dia saujana mata memandang. Buku tu besar, satu buah saujana mata memandang. Dia kata, tak payahlah ya Allah nak timbang apa. Tak payah timbanglah. Saya mengaku saya salah. Allah kata, hei, timbang dulu. Mana tahu kok kad tu berat pada 99 buah buku. Bila Allah letak amalan dia la ilaha illallah tuan-tuan, satu kad saja, timbang tu tuan-tuan naik tinggi. Belah hak kad tu, hak belah 99 tu tuan-tuan naik atas tu, ringan. Tu kata tuan-tuan, la ilaha illallah nak habaq bagi kat kita betapa besarnya. Dan Allah sebut pula, tidak ada sesuatu pun yang lebih besar daripada la ilaha illallah. Tak ada sesuatu pun yang lebih besar daripada la ilaha illallah. Dosa-dosa dia yang tu semua Allah ampun. Yang 99 buah buku besar-besar, 99 buah buku sejauh mata memandang satu buah buku tu, lebar dia, lembaran dia tu, muka surat dia tu seluas mata memandang, sejauh mata memandang. Tapi tuan-tuan, 99 tu jadi ringan bila ditimbang dengan satu amalan soleh, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atas kad tu tulis yang tu. Maknanya dalam hidup dia buat yang tu ya, lain semua tak ada. Jadi tuan-tuan, ni satu kisah yang Nabi kisahkan dalam kisah-kisah gaib, kisah-kisah ajaib yang Nabi cerita kepada kita, yang sahih tuan-tuan, ada dalam kitab. Jadi tu cerita dia la ilaha. Kemudian Nabi SAW sambung lagi hadisnya. Dalam hadis yang lain pula, wa qala alaihi salatu wassalam, subhanallah nisful mizan walhamdulillah tamla'uhu, la ilaha illallah laisa laha dunallahi hijabun. Subhanallah kita sebut tuan-tuan, berat dia setengah timbangan. Berat dia setengah timbangan. Makna kata separuh 1/2. Manakala alhamdulillah kita sebut bersamaan dengan 1 penuh timbangan, memenuhi timbangan. Kalau timbang tu 120, 120. Kalau timbang tu 1000 kilo, 1000 kilo penuh. Dia ikut timbang tu maksima berapa, dia penuhkan semaksima itu. Tu alhamdulillah. Besar doa dah, alhamdulillah kita dapat tadi sebaik-baik doa. Yang ni dia kata penuhkan timbangan. So kita nak bagi timbang kita penuh, berat timbang kita ni, sentiasa berat belah baik ni, banyak sebut subhanallah walhamdulillah. Sebut yang tu tuan-tuan, banyak-banyak, insya-Allah berat timbangan kita. Kemudian la ilaha illallah pula, Nabi kata bila sebut la ilaha illallah, tidak ada antaramu dengan Allah hijab. Tak ada antara Allah dengan
kita ni hijab, tak ada dinding antara kita dengan Allah. Terus boleh minta, terus boleh mohon, terus boleh berdoa tanpa perlu perantara. Sebab tak ada hijab dah. Bila kita dah jadi orang Islam, bila kita dah memeluk Islam, bila kita dah jadi hamba Allah, mengaku dia Tuhan, bermakna kita ni dengan dia tak ada sempadan, tak ada lagi hijab, dinding antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan tu habis bab la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Kemudian tuan-tuan ada lagi zikir-zikir lain pula. Wa min afdali anwa'i zikri wa ajma'uha, kita sebut zikir 4 sekawan: subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tu sebut yang tu, part tu sebut, dia dikira sebaik-baik zikir dan sempurna zikir. Bahkan dipanggil dia tu sebagai zikir baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat, zikir-zikir yang dipanggil sebagai baqiyat salihat. Kemudian hadis yang lain pula, annaha khairul kalam wa ahabbuhu ila Allah. Part tu dipanggil sebagai sebaik-baik perkataan dan dia sekasih-kasih perkataan di sisi Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita sebut part tu kan, kita telah buat satu benda yang Tuhan paling kasih. Kita telah sebut 4 perkataan rangkaian zikir yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cinta, Allah suka. Dan yang kedua, 4 perkataan yang terbaik di dalam dunia ini, tuan-tuan. Tak ada lah yang lebih baik pada tu. 4 ni paling baik, no? Kemudian Nabi bersabda lagi. Nabi kata, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Lebih aku suka daripada terbit matahari, daripada sesuatu yang terbit matahari atasnya. Itu Nabi makna kata kita buat, kita pula tuan-tuan. Tadi Allah suka bila kita sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita telah buat satu lagi, Nabi pula kata sebaik-baik benda yang Nabi suka, perbuatan yang Nabi pula suka. Sebab Nabi kata terbit matahari dengan 4 perkataan itu. Lebih aku suka 4 perkataan itu, Nabi kata. Aku suka 4 perkataan tu lagi. So maknanya bila kita buat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kita telah buat satu perkara, satu ibadat, satu amalan yang disukai oleh Allah dan Rasul. Jadi nak bagi Allah sayang, nak bagi Rasul sayang, sebut banyak-banyak. Duduk saja-saja dalam kereta, ajak anak-anak kita berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebut. Nah, ajak mereka pekat-pekat sebut. Kalau nak sampai tempat yang dituju, boleh banyak kali. Pada mereka duk buat sembang merapu dalam kereta, baiklah kita ajak mereka berzikir. Nah, pekat-pekat berzikir. Lagu tu cerita dia. Maknanya
Bukan saja dalam majlis-majlis formal kita berzikir, lagu tu pun boleh dalam kereta atau nak sampai dalam kenderaan kita. Nah, kemudian tuan-tuan, sebab apa ni? Kita beritahu kat depa ni apa yang Ustaz Abang hadis yang kita dengar malam ni, beritahu kat depa anak-anak. Nah, beritahu kata kita buat benda Allah suka, kita buat benda yang Nabi suka ni. Apa dia benda yang Allah dan Nabi suka? Kita berzikir 4 sekawan. Apa dia 4 sekawan? Ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian tuan-tuan, hadis yang lain pula, al-arba' min man qalahunna. 4 benda, siapa yang sebut 4 benda ni, bikulli lahu bikulli wahidatin minhunna syajarah. Itu dia 4 perkataan ni juga tuan-tuan, ni modal untuk kita bagi tahu kelebihan zikir. 4 ni juga Nabi kata siapa sebut 4 benda ni, ditanam bagi tiap-tiap satu perkataan itu satu pokok di dalam syurga. Subhanallah sepokok, alhamdulillah sepokok, la ilaha illallah satu pokok Allah tanam untuk kita, Allahu akbar satu pokok lagi. Ni tuan-tuan hadis lain pula. Maknanya siapa nak pokok dalam syurga banyak, hendaklah dia di dunia ni banyak sebut 4 perkataan tu. Tanam siap-siap di sini, esok pergi sana boleh kutip hasil. Tanam sini kutip hasil sana. Nah, dulu tuan-tuan ada cerita bab tanam ni. Cerita dia dulu almarhum Tok Guru ni Aziz, bekas Menteri Besar Kelantan kan, Tok Guru yang disayangi oleh umat. Nah, tak kira musuh, tak kira kawan, pakat sayang belaka kat dia. Nah, dia kata apa? Dia kata kita ni dengan akhirat, kita tanam benda yang besar. Dia kata bukan macam tanam cabai, pokok apa nama sayur, kebun sayur bolehlah dalam 2 minggu boleh makan. Ni benar, dia kata nak tanam lama baru nak boleh pergi kutip nu, mati dulu dia kata. Jadi sebab tu ada orang yang tak sabar. Depa tak sabar, depa nak cepat dapat hasil, tak dah nak sampai sana nak kutip dah. Jadi tak sabar, tak boleh. Dia kata kita dengan akhirat ni satu benda yang kita tanam, projek yang besar, tak boleh dapat hasil mudah-mudah segera. Bukan macam tanam pokok cili, pokok apa nama kacang mendi ataupun petola, timun, 2-3-4 minggu boleh makan yang tu. Dia berbuah cepat. Ni cerita dia jenis tanam macam musang king lah kot, lambat nak boleh makan. Kadang-kadang sampai 10 tahun, kadang-kadang 5 tahun, 3 tahun. Tapi lah ni semua dia buat hybrid belakang, cepat boleh makan. Ayam pun tuan-tuan tak dalam 30 hari sembelih dah, punya dia cucuk hormon bagi cepat boleh makan. Maka tuan-tuan semua nak cepat lah ni. Jadi kita ni pokok hak jenis berpayah, buah sedap, jenis lama tuan-tuan, dia baru dia berbuah. Pokok dia kena besar dulu, naik tinggi dulu, baru berbuah. Sekarang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan sampai 8 tahun baru jadi. Gitu dia kata dalam kita nak tanam di akhirat ni, dalam pokok di akhirat ni, bukan nampak sehari dua, kena tanam hari-hari, pi kutip di sana baru boleh nampak hasil dia. Dunia takkan nampak hasil tu. Buat saja, beriman, percaya saja. Nak tengok hasil, mati baru boleh nampak hasil kita tanam. Banyak mana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dalam tempoh hidup kita 60 tahun, 70 tahun. Banyak mana saja kita sebut. Tuan-tuan, sebab itu bila mati menyesal.
Aku kalau isi lagi masa waktu aku hidup dulu dengan berzikir, untungnya tak rugi. Pasal kita tengok banyak masa kita rugi sia-sia, Tuhan tunjuk balik. Ni pasal apa hang tak berzikir? Kalau hang zikir aku bagi kat hang pahala. Pepuk dai tuan-tuan, menyesal. Tu sebab tuan-tuan, isi masa lapang kita daripada duk melengung saja, duk walik nganga tak tahu nak kata apa. Baik berzikir daripada duk saja. Isi masa dengan zikir. Tak ada isi masa bukan dengan zikir, isi masa dengan handphone, gadget dan sebagainya. Tengok belek Facebook lah, belek ni zikir tak pun, Quran pun tak dan baca. Tuan-tuan, dia boleh rekod, dia boleh tahu kita habis masa banyak mana dengan handphone kita tu. Dengan Quran berapa banyak Tuhan akan, handset pun boleh tahu, tambah Allah. Gadget kita boleh rekod, boleh tengok, dia boleh kita check, tengok dalam 24 jam berapa banyak habis Facebook, berapa banyak habis WhatsApp, berapa jam dia boleh kesan. Maka tuan-tuan yang adalah mati, tu masa pikut tu tuan-tuan, dia hantar mai kat kita, yang tu pun jenuh pening kepala dah kita. Ujian Allah Ta'ala. Dulu sebelum 2000 berapa yang mai benda-benda ni, banyak masa kita tak habis. Lah ni semua tak dan, tak dan, ni tak dan. Pasal apa? Banyak masa kita habis kepada yang sia-sia. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sambung lagi berzikir ni. Subhanallah satu pokok, Alhamdulillah satu pokok, La ilaha illallah sepokok, Allahu Akbar satu pokok. Pokok apa? Tuhan tak bagi tahu, tapi dia kata pokok. Nabi tak bagi tahu pokok apa. Hadis ni tuan-tuan, riwayat Imam At-Tabrani. Kemudian pula, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu pun rangkaian zikir yang tak boleh kita tinggal. Apa dia? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya upaya, tidak ada kekuatan melainkan dengan izin Allah Ta'ala, maha tinggi, maha kuat, maha azim, maha agung. Maka tuan-tuan sebut yang tu besar pahala dia. Antara dia Nabi kata dalam satu hadis, innaha kanzun min kunuzil jannah. Dia merupakan satu khazanah daripada khazanah syurga. Satu khazanah daripada khazanah syurga. So kalau kita tengok dalam syurga, apa dia khazanah dia? Antaranya ialah la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Jadi jangan tinggal yang tu pun zikir juga. Isi masa kita duduk saja-saja, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebut tuan-tuan. Kemudian hadis yang lain pula menyatakan, wa innaha dawaun, la haula wala tu ubat. Ubat tuan-tuan ni. Kita sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dia merupakan ubat bagi min tis'atin wa tis'ina da'an. Ubat bagi 99 jenis penyakit. Adnaha alhammu, paling ringan, paling koman dia boleh mengobati. Dia boleh ubat apa tuan-tuan? Dia boleh mengobati penyakit susah hati. Jadi tuan-tuan, kita sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dia boleh gundah gulana. Ham ni makna penyakit al-hamma wal hazan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ham ni susah hati, penyakit tak syok, murung, jadi serabut, susah hati.
Penyakit tu. Ya, kita sebut la haula wala. Nabi kata tu penyakit paling kurang, dia menghilangkan rasa apa? Dipanggil sebagai apa? Susah hati. Penyakit ham. Al-hammu wal hazanu. Hazan duka cita, sedih. Duduk rasa sedih hati. Itu susah hati. Yang ham ni makna susah. Kita sebut yang ni tuan-tuan, hilang segala susah hati kita, no? Kemudian apa lagi tuan-tuan yang kita nak isi dalam masalah kita ni? Dalam hadis yang lain pula, subhanallahi wa bihamdih. Satu tu ya. Ada hadis yang lain, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Yang tu hadis lain. Ni hadis subhanallah wa bihamdih saja tuan-tuan. Iaitu kita sebut subhanallah wa bihamdih. Sebab apa? Sebab subhanallah wa bihamdih ni satu zikir yang disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih zikir ni tuan-tuan. Kita sebut subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita sebut 100 kali, jadi lagu mana tuan-tuan? Kalau sebut 100 kali, ditanam untuk kita, dipadam untuk kita 1000 kesalahan, ditulis 1000 kebaikan. Tu kalau kita sebut subhanallah 100 kali, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih 100 kali. Dapat apa? Dapat pahala 1000. Ditanam, ditulis 1000 pahala, dipadam 1000 dosa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, riwayat Bukhari, Muslim hadis ni. Ramai tuan-tuan ni hadis sahih. Wahabi pun tak boleh nak petikai dah ni. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Amai ni hadis sahih 100 kali. Dapat apa? Pahala 1000, diampun dosa 1000. Makna padam dosa 1000. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, kita berhenti dekat tu. Bolehlah kita balik beramai dengan hadis-hadis ataupun zikir-zikir tersebut, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.